projek Sungai Nadi Kehidupan atau River of Life yang juga merupakan salah satu daripada usaha yang dijalankan di bawah Greater KL Klang Valley. Jadi untuk bertanyakan dengan lebih lanjut mengenai usaha ini ke arah meningkatkan lagi wajah Kuala Lumpur ataupun mencantikkan lagi wajah Kuala Lumpur, kita bersama dengan Datuk Insinyur Haji Hanapi bin Muhammad Noor yang juga merupakan pengarah bahagian pengurusan lembangan sungai Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia, dan juga Encik Muhammad Azharuddin Matsah, pengarah NKA Greater KL Klang Valley yang juga merupakan satu usaha di bawah pemandu. Jadi Assalamualaikum, terima kasih kerana datang, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami Datuk dan juga Encik Azharuddin. Jadi mungkin kita boleh mulakan topik kita untuk hari ini, Sungai Nadi Kehidupan ataupun River of Life. Encik Azharuddin bolehlah beritahu kita dengan lebih lanjut apa tu maksudnya Sungai Nadi Kehidupan ataupun apakah projek ini? Terima kasih kepada Annie dan Ismail dan Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada saya dan Datuk Hanapi untuk menerangkan secara lebih lanjut mengenai projek Sungai Nadi Kehidupan atau kami panggil River of Life. Secara latar belakang, Sungai Nadi Kehidupan projek ini adalah salah satu daripada projek Greater KL Klang Valley yang merupakan salah satu bidang ekonomi utama negara, ETP, yang aspirasinya adalah untuk menjadikan Greater KL Klang Valley salah satu bandar termuka di dunia, nombor teratas 20 teratas di dunia hujung 2020. Dan kami dalam Makmar 2010 bersama-sama GPS, DBKL dan pegawai-pegawai lain telah memilih salah satu inisiatif yang dapat meningkatkan daya huni Kuala Lumpur ialah untuk menambah baik dan memelihara Sungai Klang dan Sungai Gombak di sekitar Kuala Lumpur. Kalau kami lihat bandar-bandar terkemuka lain seperti di Melbourne, Yarra River, Chong Yung Chen di Seoul ataupun di Kallang River di Singapura, mereka dapat memelihara, membersihkan sungai sehingga menjadi satu tempat ikonik yang mana pelancong-pelancong dan penduduk-penduduk dapat menikmati kawasan perpustakaan. Itu adalah satu visi dan aspirasi yang kami akan telah membuat sejak 2020 dan ia terbahagi kepada 3 komponen. Satu ialah pembersihan sungai, kedua pemindahan sungai, dan ketiga ialah pembangunan tanah. Okey, bercakap mengenai pembersihan sungai itu, saya nak tanya pada Datuk, masalah yang selalu berlaku di sungai, khususnya di Lembah Klang ataupun Kuala Lumpur ni adalah masalah sampah sarap yang dibuang oleh penduduk ataupun warga kota terus masuk ke dalam sungai, menyebabkan sungai itu tercemar ataupun tersumbat dan sebagainya. Apa usaha yang dijalankan untuk kita membersihkan kawasan itu dan juga usaha ke arah kesedaran itu, Datuk? Ismail, pertama sekali terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk saya menjelaskan projek Sungai Nadi Kehidupan bagi Kuala Lumpur ini. Saya ada buat Google search 50 top rivers in the world, 50 sungai yang termasyhur di dunia. Sungai Kelang, Sungai Gombak tiada. Jadi insya-Allah menjelang tahun 2020 kita akan uplift Sungai Kelang, Sungai Gombak menjadi sungai yang termasyhur. Cabaran itu, Datuk? Ya, itu cabaran. Berbalik pada soalan Ismail tadi, bagaimana kita menangani sampah sarap yang dibuang di merata-rata. Kita tahu sungai adalah tempat yang paling rendah. Sampah yang dibuang di rumah, di restoran, apabila hujan akan dibawa air masuk longkang. Daripada longkang masuk sungai. Jadi usaha yang diambil JPS bersama dengan agensi lain termasuk DBKL telah membina 500 perangkat sampah. 500 perangkat sampah di parit di anak-anak sungai. Jadi sebelum masuk pada Sungai Gombak, Sungai Kelang, Sungai Utama ni diperangkap dan dibuang, senang dibuang. Kalau kita biarkan itu sampah dimasukkan dalam terus masuk dalam sungai, inilah menyebabkan pencemaran yang sakit mata memandang. Ya, betul. Memang sakit mata memandang. Kalau kita lihat sekarang ni nampak cantik, nampak bersih, tapi kalau dulu-dulu sampah sarap memang untuk kita alu-alukan, kalau pelancong-pelancong pun kita malu. Betul. Kita sebagai warga negara pun macam yelah tak sukalah tengok keadaan kota ataupun kawasan kita macam tu kan. Tapi Datuk, kalau nak kita kekalkan kebersihan sungai-sungai ataupun kebersihan alam sekitar kita, kesedaran tu memang penting, dan seperti instannya kan, bagaimana pula kesedaran akan diberikan kepada rakyat jelata, terutamanya mereka yang berada ataupun bekerja di sepanjang
kawasan-kawasan sungai-sungai yang terlibat ni? Ya, Eddie. Sebarang usaha kerajaan untuk memelihara sungai, membuat rehabilitasi sungai tidak akan berjaya tanpa kerjasama orang ramai. Betul. Jadi sebab tu di dalam program Sungai Nadi Kehidupan Sungai Kelang ni kita ada program outreach mendekati masyarakat dan program ini telah berjalan dengan baik. Tumpuannya di kawasan Hulu Kelang, di kawasan Sungai Bonus. Ini merupakan kawasan yang hulu lah, upstream sungai. Kerana punca daripada upstream lah yang masuk ke ibu kota. Jadi antara program ini ialah program-program kesedaran. Kita nak galakkan orang ramai memastikan bahawa sampah tidak dibuang mata-rata, recycling program kitaran semula, minyak-minyak masak dikumpul tidak dibuang terus. Jadi itulah antara public outreach program yang telah dilaksanakan oleh JPS berserta dengan agensi lain dengan tumpuan kepada kawasan hulu lembangan Sungai Kelang. Encik Azharuddin, kalau sebelum ini masalah banjir berlaku di Kuala Lumpur khususnya adalah sebahagiannya disebabkan oleh sungai. Maknanya air itu adalah berpunca daripada air naik daripada sungai. Jadi bagaimana di bawah projek Greater KL ini menjadikan sungai itu sebagai sesuatu ataupun aliran untuk mengalihkan air banjir ataupun sebagai kawasan tempatan banjir? Salah satu usaha yang kami lakukan ialah telah membina satu empangan sungai di Puah Pond yang kami panggil Flood Retention Pond yang telah siap. So kalau dulunya ada banjir kawasan itu dan kami selanjutnya akan mengalirkan sungai-sungai terlebih hujan ke kawasan empangan, so tidak akan terjadi lagi banjir di kawasan tersebut. Saya ingin tambah lagi apa yang Datuk Hanapi mengatakan mengenai program bersama rakyat. Kami telah mencapai atau bersama-sama lebih sejak tahun 2012 40,000 lebih penduduk di kawasan-kawasan itu, dan melalui tinjauan yang kami dapati lebih 70-80% sangat sokong projek ini, dan mereka juga akan bersama-sama tidak akan mencemari sungai-sungai tersebut seperti yang Datuk Hanapi katakan. Public support lah, orang ramai sokongan adalah amat penting. Baik, Encik Azharuddin, bercakap mengenai empangan ya, kita ketahui yang ada juga pembinaan empangan getah rubber dam. Boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Mungkin Datuk Hanapi dah senyum je, Datuk. Silakan, Datuk. Apa kata rubber dam ni empangan getah. Empangan getah ni macam mana kita nak operasikan ialah kalau kita nak tinggikan, kita pam angin. Bila kita pam angin, maka dia akan naik. Jadi kita dapat tingkatkan paras air di dalam sungai. Kita ada banner juga rubber dam di dalam sungai Gombak Sungai Kelang, dan fungsinya kita untuk rawatan air, air sungai yang disekat ni akan dialihkan kepada loji rawatan air, loji rawatan air sungai. Selepas berlaku proses rawatan, dialirkan semula ke dalam sungai di bahagian hilir. Jadi itulah antara skop kerja yang dilaksanakan di bawah River of Life Greater KL. Baik. Itu dia satu perkongsian yang cukup menarik berkenaan apa yang diusahakan di bawah Greater KL. Terima kasih di atas usaha yang dilaksanakan di bawah usaha pemandu dan juga di bawah usaha Jabatan Pengairan dan juga Saliran Malaysia. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Datuk Insinyur Haji Hanapi bin Muhammad Noor, Pengarah Bahagian Pengurusan Lembangan Sungai JPS, juga Encik Muhammad Azharuddin, Maksar Pengarah NKA Greater KL di bawah pemandu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.